Ketibaan Cik Nurul, silakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berbahagia Cik Nurul Aini binti Hasan, Naib Pengerusi PKIP Kuala Lumpur, yang berusaha Tuan Haji Syahidan, Setiausaha PKIP Kuala Lumpur, Barisan AJK PKIP Kuala Lumpur, yang berbahagia Ustaz Rafi'i Zainal dan tim, seterusnya tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat pagi semua. Semua pagi ni apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya pada pagi ini dapat kita bersama-sama berkumpul di Dewan Sipus bagi program khusus pengurusan jenazah untuk tahun 2022. Bersyukur kita kepada Allah juga kerana telah dipilih untuk hadir bersama-sama ke majlis ilmu ini. Ingat yang majlis ilmu ini Nabi cakap adalah taman syurga. Alhamdulillah. Saya tanpa membuang masa lagi, saya rasa Ustaz Rafi'i pun banyak yang nak dikongsikan dengan kita. Saya dengan segala hormatnya majlis mempersilakan Ustaz Rafi'i, dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabb syrah li sadri wa yassir li amri wahtamil lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Terima kasih pada pengacara majlis yang saya hormati, lupa saya nama dia, Puan Nurul, Cik Nurul Ain, ya, selaku pengurusi ya untuk Persatuan Kebajikan POS Malaysia ni, Tuan Haji Syahidan selaku setiausaha, dan juga tuan-tuan dan puan-puan para peserta program khusus pengurusan jenazah kita pada pagi ini. Kita bersyukur pada Allah Ta'ala kerana program yang telah dirancang akhirnya sampai pada hari ini. Dan seingat saya 5 tahun sudah kot saya ke sini, ya. Mungkin ada yang tuan-tuan dan puan-puan pernah bersama saya di pentas ni juga, ya, masih dalam suasana yang sama. Dan Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam masa 5 tahun ni ke sini, dan dalam keadaan yang macam suasana barulah. Kalau sebelum ni, sebelum PKP kan, sekarang dah pasca PKP, dengan ceritanya nak masuk PKP lagi, wallahu alam, mungkin lepas pilihan raya, na'udzubillah kan. nak settlekan hari ni dulu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah kerana saya raikan pada tuan-tuan dan puan-puan juga yang mana datang pada pagi Sabtu, hari cuti, hari penamaan calon, yang mana terlibat kempen semua kan, kumpul hari ni kat sini kan.
dalam satu rangka untuk mengaji ataupun menuntut ilmu fardu kifayah ini. Satu perkara yang penting. Ya, walaupun nampak nama macam pengurusan jenazah. Besok kalau aku mati, orang lain lah uruskan. Bukan untuk kita. Kita belajar pengurusan jenazah ni untuk keluarga kita khususnya. Kepada kawan-kawan kita, sahabat andai kita. Adalah satu memori ataupun kenangan yang indah untuk kita kenang apabila keluarga yang meninggal dunia, keluarga kita meninggal dunia, kita sendiri yang uruskan. Sahabat anda yang kita duduk semeja, duduk sepejabat, sama-sama bekerja, bila dia meninggal, kawan-kawan yang tolong bantu uruskan. Berbanding dengan kita panggil pihak lain, pihak masjid, pihak surau, NGO untuk bantu uruskan. Kita bersama dengan dia. Tapi bila dia meninggal, kita tak dapat nak buat apa. Sebab apa? Tak erti, tak tahu, mungkin tak yakin. Jadi di sinilah tempatnya untuk tuan-tuan dan puan-puan bersama untuk membina keyakinan dalam menguruskan jenazah. Ya, sebenarnya pengurusan jenazah ni dia mudah saja, tak susah pun. Ya, tak sesulit-sulit yang mana kita bayangkan, yang kita rasa macam susahnya mandi mayat ni kan, kok bangunlah mayat ni macam mana kan, terfikir-fikir kan. Jadi menyebabkan kita takut, badi mayat lah, macam-macam lah. Hal inilah yang perlu kita cerahkan, jelaskan bahawa pengurusan jenazah itu mudah sahaja. Mudah saja, ya. Bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan ada saya bekalkan buku kecil. Kecil ya buku tu. Comel, simpan dalam poket kan. Buku itu adalah 3 perkara yang basic. Yang saya sempat rumuskan dalam buku kecil itu, tujuannya supaya tuan-tuan mudah nak bawa, supaya kita senang nak ingat. Iaitu bermula dengan bagaimana berhadapan dengan orang yang nazak. Orang tengah nazak, apa perlu kita buat, apa yang perlu kita bantu dia. Kemudian bagaimana berhadapan dengan orang yang baru meninggal dunia, kita nak sediakan apa, kain batik ke apa ke, tu ada panduan dia sikit dalam tu. Dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan dokumentasi. Baru meninggal dunia, takkan kita nak menangis saja, nak tunggu pagi esok masjid buka baru kita nak buat report polis ke apa. Apa prosedur dia? Tu dalam tu ada selitkan. Jadi dalam buku tu itu 3 perkara penting sebelum pengurusan jenazah dijalankan. Perlu diketahui. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tahu lebih lanjut tentang apa yang berlaku waktu pengurusan jenazah, apakah bacaannya, apakah hukum hakamnya, maka itu yang dapat tu percuma. Kenalah dapatkan dengan cara berbayar pula kan. Ni dia. Ini antaranya pengurusan jenazah mudah sahaja. Dalam buku ni dia lengkap, ada gambar semua. Bukan sahaja pengurusan jenazah biasa, termasuklah jenazah reput, berisiko tinggi, mayat berulat, terbakar, semua ada dalam buku ni. Dan juga untuk pengurusan jenazah COVID, dan juga solat jenazah, talqin, semua dalam buku ni ada. Ya, kalau tuan-tuan berminat nak dapatkan, boleh dapatkan pada setia saya kat luar sana nanti. Ya, dekat Shopee pun boleh dapatkan. Ya, dengan kadar RM35. Tapi untuk peserta kursus hari ni, special saya bagi harga RM40 saja. Tapi bukan satu, dapat 2. Makna satu RM20 lah. Satu lagi buku ni 40 kisah orang mati. Ini saya share pengalaman saya dalam menguruskan jenazah dalam baru lagi 18 tahun. Ini antara perkara yang dapat saya sisipkan, ya. Siri pertama baru. Tak dan lagi nak buat siri kedua kan. 40 kisah ni jangan tuan-tuan bayangkan cerita macam buku Mastika. Tak ada. Kan, lidah terjoli, perut buncit, apa mati kan. Tak ada. Ini semua cerita yang baik-baik aja. Setiap kematian ada kisahnya, ibrah dan iktibar. Pengajaran yang baik-baik yang kita dapat kongsikan. Ya, berkaitan dengan si mati, berkaitan dengan waris, berkaitan dengan orang sekeliling. Ini yang kita perlu kongsikan. Apa yang berlaku dalam masyarakat kita bila berlaku kematian. Di sinilah. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan di luar nanti bersama dengan urus saya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, bersama dengan kita juga kita buat live. 2 IG dan Facebook, Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia. Jadi mana sahabat anda kita yang tak dapat hadir tu, tuan-tuan share lah, bagi pada kawan-kawan tu. Buka Facebook, buka IG, ada link ke apa, share pada kawan-kawan. Mari sini, kau tak dapat tengok kan penamaan calon kan, share kat dia. Sambil-sambil berarak tu tengok kan. Ya, baik tuan-tuan, sebelum saya pergi lebih jauh, saya lupa nak perkenalkan diri saya. Nama saya Ustaz Rafi Zainal, ataupun dekat media sosial orang panggil saya Ustaz Undertaker kan. Kenapa Ustaz Undertaker? Nanti saya selitkan apakah sirahnya, sejarahnya, ya. Baik, dalam kursus ini seperti mana yang saya ceritakan tadi, kita ada 3 bagaimana berhadapan dengan orang yang sedang nazak,
bagaimana berapa dengan orang yang baru meninggal, urusan dokumentasi berkaitan pengurusan jenazah. Itu dalam tiga ni dalam buku tu ada. Dan juga rukun pengurusan jenazah, iaitulah pecahan kepada mana hal yang wajib, mana hal yang sunat, mana hal yang adat kita. Sebab kadang-kadang dalam pengurusan jenazah ni orang kita dia rasa macam susah. Tak ada kapal baru, tak ada cendana, macam mana nak mandi ni kan. Kita tak ada barang ni. Padahal benda tu sunat wangian. Ya. Dalam bab mandi jenazah ni macam mana kita nak mulakan, atas ke kepala ke, tengah ke, bawah ke. Ini yang kita akan terangkan. Apakah benda yang sunat, apakah benda yang adat. Ini dia. InsyaAllah saya akan terangkan. Dan dalam masa ini teori. Dalam bab praktikal nanti, insya-Allah saya akan terangkan 4 perkara berkaitan dengan pengurusan jenazah. Iaitulah rukun mandi, kafan, solat dan apa dah tu lagi? 4 rukun pengurusan jenazah. Mandi, kafan, solat dan ke bumi. 4 rukun ni saja kita akan belajar. Ya. Bab mandi, insya-Allah praktikal mandi waktu kita buat nanti tidak melibatkan walaupun setitis pun air. Tak ada air. Ya. Biasa kalau tuan-tuan puan-puan pernah ikut kursus di luar, di masjid ke mana-mana tempat, waktu kursus dia akan sediakan tempat mandi, kita mandikan betul orang-orang tu, model tu kena mandikan sebagainya. Tapi bersama dengan saya tidak akan menggunakan air, kerana saya dalam kursus pengurusan jenazah ni dah 10 tahun dah pengalaman saya mengajar orang dalam kursus begini. Pengalaman saya bila berhadapan dengan kursus yang melibatkan air, dia akan jadi 2 musibah. 2 musibah ya tuan-tuan, ingat ya. Musibah pertama apa dia? Tuan-tuan dan puan-puan banyak main air. Itu musibah. Pasal apa? Pasal yang jadi model kawan-kawan juga. Kan time tu lah nak ragging dia, geletek dia, curah air kat muka dia, apa semua kan. Jadi main-main. Musibah yang kedua apa berlaku? Iaitulah orang yang jadi model tu balik nanti confirm ya demam panas. Sebab apa demam? Bukan sebab badi mayat, tapi sebab sejuk yang melampau. Pasal apa? Kerana lama dia dimandikan. Tuan-tuan banyak soal time tu. Ustaz, kenapa air ni banyak ni? Kenapa campur air ni? Lagi banyak soal, lagi lama kawan tu kena mandi. Menggigil dia bila nak habis ni kan. Kita seronoklah cerita kat luar. Dia yang menanggung azab kan. Saya setiap kali kursus saya akan cerita bab ni. Perkara pertama saya kata saya tak guna air. Tapi baru ni saya kursus dekat tentera TUDM, TLDM. Askar tu kata, tak apa Ustaz, kita nak mandikan jenazah guna air, kita dah sediakan pipe kat luar tu. Okeylah, kita buat. Time tu pula mendung, angin sepi-sepi basah tepi laut kan. Time tu kawan tu dah menggigil. Yang lain sedap cerita. Betul tak apa yang saya cakap tadi? Banyak soal, kawan tadi dah menggigil sejuk kan. Jadi itu yang berlaku. Jadi kita tak guna air, kita guna simulasi saja. Bagaimana cara kita nak mengiringkan jenazah ke kanan, ke kiri, kita nak keluarkan najis dia. Ini yang kita akan buat waktu praktikal mandi nanti. Yang kedua, praktikal kafan. Bab kafan ni insya-Allah kita akan terangkan 4 kaedah membentangkan kain kafan. Kaedah yang pertama, asas. Iaitulah asas ialah benda yang paling mudah. Kalau lah tuan-tuan puan-puan balik nanti, mungkin waktu kematian keluarga kita ke ataupun sesiapa yang meninggal, kita nak cuba manfaatkan ilmu yang kita belajar, tiba-tiba terlupa. Macam mana potong kain ni? Lupa dah kan. Itu biasa kan. Terlupa waktu belajar ingat, tapi waktu nak praktik terlupa. Tak payah kata waktu orang meninggal. Tentang keluar dewan ni dah lupa dah. Tersepak pintu sikit, lupa dah kan. Apa belajar tadi. Jadi ini kaedah basic. Tak payah kita buat apa-apa, bentang kain je. Tu kita akan tunjukkan macam mana kaedah dia supaya senang ingat. Yang kedua, sekiranya mayat itu badannya besar. Badan besar kan. Macam mana ni? Kain bidang 60. Tapi kalau ikutkan saiz badan dia ni kena bidang 90 kan. Mana ada kain 90. Jadi apa kaedah dia untuk mengkafankan jenazah yang berbadan besar? Yang ketiga, bagi jenazah yang kronik, kritikal, ada pendarahan, ada penyakit berjangkit, ada luka, reput ke, mayat terbakar ke, mayat lemas ke, COVID ke, ini kaedah kritikal. Macam mana cara kita nak bentangkan kain kafan. Dan yang keempat, ini kaedah yang untuk semua orang. Maknanya lelaki dan perempuan boleh belajar satu kaedah ni saja, sesuai untuk semua jenis jenazah yang normal.
Saya fokuskan yang keempat ni, kenapa? Kerana jika berlaku jenazah reput, jenazah bulat ke apa ke yang tuan-tuan akan hadap nanti, kemungkinan bukan tuan-tuan yang akan uruskan, orang yang lebih pakar yang akan uruskan. Jadi kita fokus kepada benda yang boleh kita uruskan, iaitu jenazah yang kematian biasa. Itu perkara yang keempat. Saya hanya gunakan 10 meter kain je. Kebiasaannya tukar mandi ataupun pengurusan jenazah di luar, dia guna 15 meter, 13 meter, 18 meter. Kita guna 10 meter kain, tapi dengan kaedah yang saya buat nanti, menjadi 8 lapisan kain. Baju dia ni 8 lapisan. Macam mana nak buat tu? Nanti kita belajar. Bukan 8, 11 lapisan. 10 meter kain tapi 11 lapisan. Nanti kita tengok, ya. Baik tuan-tuan. Kemudian dalam bab solat, insya-Allah saya terangkan solat jenazah. Tuan-tuan semua dah tahu dah solat jenazah macam mana, dah biasa dah ikut. Kadang-kadang kat masjid suruh ada buat solat jenazah kan. Berapa rakaat solat jenazah? Berapa rakaat? Ada rakaat ke tak? Tak ada. Ya, ada orang tu, berapa rakaat solat jenazah? 2 kata dia. Confident tu kan, jangan buat hal imam takbir kedua dia rukuk kan. 4 takbir sahaja. Bab ini insya-Allah tuan-tuan akan dah tahu dah, tapi kita akan ulang balik penerangan. Dan saya selitkan pula bagaimana cara solat jenazah gaib. Kita pernah dengar solat jenazah gaib kan? Pernah. Macam mana cara dia? Siapa yang gaib? Kita ke gaib, mayat ke gaib kan? Ini perlu diterangkan, ya. Solat jenazah gaib. Dan yang keempat, pengebumian jenazah. Tak perlulah kita turun bawah, gali lubang, macam mana ukur, sukat tanah semua. Tak payah. Sebab kita tahu sekarang ni mana-mana tempat pun kawasan kubur dia ada penggali kubur sendiri. Dah ada dah orang big hole nak gali apa semua. Itu kaedah dia orang. Kita yang perlu tahu ialah cara macam mana nak turunkan jenazah ke liang lahat. Sebab isu yang selalu berlaku ialah yang turun satu mayat. Satu orang mayat tu turun. Yang menyambut dalam liang 3 orang. Tapi yang selalu bagi arahan dekat atas 30 orang. Kan? Pasal apa? Semua nak bercakap. Time tu lah serabut. Tu tanah tu terbalikkan kepala dia tu, tali tu buka. Semua nak bercakap, serabut betul time nak ke bumi jenazah. Biarlah kita belajar, kita tahu apakah kaedah yang lebih sesuai nak turunkan jenazah yang lebih mudah, praktik dan sebagainya, ya. Baik, dalam bab teori dan praktikal ni tuan-tuan dan puan-puan bebas nak bertanya soalan apa saja. Kita buat secara santai. Ya, tuan-tuan dan puan-puan boleh tanya, dan sekiranya ada persoalan yang mungkin tak sempat nak jawab, nanti kita akan tengoklah kaedah lain cara nak menjawabnya, ya. Dan tuan-tuan lah yang saya fokuskan pada lelaki, cubalah cari siapakah model yang bertuah untuk kita hari ni, kan. Kalau boleh biar ada sendiri volunteer. Ya, pengalaman saya, siapa yang jadi volunteer pengurusan jenazah, jadi model mayat nanti, dia akan dapat 4 hikmah, 4 kelebihan. Pertama, dia dapat pengalaman yang orang lain tak dapat. Memanglah besok kita mati, kita kena kapan, tapi pengalaman tu nak cerita kat siapa? Tak ada orang nak dengar dah. Mayat sebelah pun dah kena kapan kan. Pengalaman yang kedua, kita dapat satu keinsafan mudah-mudahan. Ya Allah, lepas ni aku tak buat dah, ya Allah, menangis kan seseorang. Kenapa kau menangis? Dia seorang je tahu dosa dia kan. Keinsafan insya-Allah. Yang ketiga, tuan-tuan akan dapat satu ketiga pun saya lupa. Pertama, pengalaman. Kedua, taubat. Ketiga ialah yang paling best. Apa dia? Tuan-tuan dapat selfie. Selfie dalam keadaan kena kapan. Macam ni rupa aku bila kena mati ni. Ambil gambar. Minta kawan ambil video cantik-cantik, post kat TikTok. FYP tau, pasang lagu sedap sikit kan. Jadi tu pengalaman. Yang keempat, dia ada hadiah misteri. Berupa pengurusan jenazah percuma. Kita takkan kenakan cas walaupun sesen pun bila dia meninggal nanti. Percuma. Sebab apa? Kita kenakan cas pada waris dia. Pada dia dah meninggal, nak cas macam mana kan. Baik. Ya. Jadi tuan-tuan, puan-puan, kita akan tengok slot kita pada pagi ini dengan topik pertama, bagaimana berhadapan dengan orang yang sedang sakaratul maut, nazak. Ya. Orang tengah nazak, saya tanya pada tuan-tuan dulu. Macam mana keadaan orang tengah nazak? Agak-agak tak tahu apa dah. Tak boleh buat apa kan? Betul? Ada satu lagi jawapan tepat. Macam mana keadaan orang yang nazak? Agak-agak. Jawab je. Orang tengah nazak ni macam mana keadaan dia?
Sesak nafas, okey. Lagi? Gelisah. Tak tentu arah kan? Betul? Dahi berkerut. Tu salah satu tanda lah tu kan. Siapa yang berkerut selalu tu? Tu tanda lah tu. Orang yang tengah nazak, yang jawapannya yang paling tepat ialah orang tengah nazak, dia dalam keadaan terbaring. Belum pernah lagi dalam sejarah orang tengah nazak berdiri. Kau kenapa ni, Mat? Tengah nazak. Tak ada, tuan-tuan. Itu tak logiknya. Bila dia tengah baring, apa perlu kita buat? Kita ikut sunnah Nabi SAW. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan, ajarkan kepada orang yang hendak meninggal dunia dengan kalimah la ilaha illallah. Kita ajar dia, la ilaha illallah. Bisik kat dia, telinga kanan ke kiri, tak kisah, kanan ke kiri pun boleh. Tapi keutamaan dia belah kanan, kerana Rasulullah senantiasa mengutamakan sebelah kanan. Bisik kat telinga kanan dia, la ilaha illallah. Itu saja word dia. Janganlah terpengaruh sangat dengan drama Melayu, sinetron Indonesia. Asal nak meninggal dia mengucap panjang. Pak, ikut Pak, asyhadu an la ilaha illallah. Yang heran tengah nazak pun boleh ikut. Asyhadu an la ilaha illallah. Siap sambung, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makna sekali, aku bersaksi. Ini semua pembongak, tuan-tuan. Mana ada orang tengah nazak, dia boleh mengucap panjang. Kadang-kadang nak berlakon tu, nak tunjuk orang tu mati husnul khotimah, siap jari macam ni. Ya Allah, kan confirm dari tempat dia kan. Tu berlakon, tuan-tuan ya. Berlakon semua ikut arahan pengarah dia. Kalau pengarah kata cut, kenapa tuan? Kurang feeling, buat balik. Mati pun balik pun. Hidup mati 30 kali pun tak ada hal, sebab berlakon. Hakikatnya ketika orang sedang nazak, nak sebut kalimah Allah pun bukan perkara mudah. La ilaha illallah, bisik kat dia. Jangan terlalu laju, jangan terlalu perlahan. Kalau perlahan sangat, dia tak boleh nak ikut sebab dada dia sempit. Ikut saya bang. La ilaha illallah. Semput dia, tak boleh nak ikut. Silap-silap dia angkat tangan hayu dekat kita, bam, cepat sikit boleh tak kan? Jangan. Dan jangan pula terlalu laju. Afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ramai-ramai satu dewan, tak boleh. Jangan laju sangat, jangan perlahan sangat, sederhana. La ilaha illallah. Cuba sehingga dia respon. Dapat sekali, alhamdulillah. La ilaha illallah. Cukuplah. Tak payah paksa dia lagi. Alhamdulillah bang, teruskan bang. Lagi nak tasbih kira bang. Jangan, dia tak mampu kan. Dapat sekali pun alhamdulillah, syukur. Sekali pun cukuplah kan. Kemudian biarkan dia pergi dengan tenang. Ya. Kerana itulah yang Nabi sebut, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir kalamnya dia sempat ucap kalimah la ilaha illallah, masuklah di dalam syurga. Akhir kalamnya bermaksud lepas dia dapat ucap kalimah tu, jangan bagi dia sebut perkataan lain. Ini kita offer air pula, nak air? Nak, kata dia. Tak boleh dah, kena repeat balik perkataan tu ya. Tak boleh ada perkataan lain sesudah itu. Sekiranya dia tak dapat mengucap, sama ada dia koma, dia separuh sedar, lidah dia tak dapat nak bercakap benda tu, maka minta dia bagi tanda. Kalau dengar kalimah la ilaha illallah, cuba gerakkan lidah. InsyaAllah dia akan gerakkan lidah kalau dia dapat tanda tu. Cuba kelip mata 2 kali kan. Itu je kemampuan dia. Maknanya dia dapat kalimah tu. Cuba sebut Allah, Allah. Boleh lah. Cukuplah sebagai signal, tanda pada kita bahawa dia terima kalimah tu, dia pegang pada kalimah tu sehingga akhir hayat dia. Ni benda ni kita kena pastikan ya. Dan sekiranya dia meninggal dunia tanpa ada apa-apa signal, tanpa dapat ucap, dia mati. Waktu tu janganlah kita su'uzon, sangka buruk pada dia. Ya Allah, tak dapat mengucap. Manalah tempat dia nanti ni kan. Itu urusan Allah. Kita husnuzon, sangka baik. Mungkin dia dapat sebut, kita saja yang tak dengar, tak perasan. Settle kan, doa yang baik dah lah kan. Itulah kalimah la ilaha illallah yang perlu kita terapkan pada orang yang sedang nazak. Yang kedua, orang yang tengah nazak ini, kita galakkan bacalah mana-mana ayat Quran, mana-mana surah dalam ayat Quran,
yang mana kita tak kisahlah sama ada Al-Baqarah ke sampailah An-Nas, mana-mana surah pun boleh, kerana Al-Quran Asy-Syifa, Quran itu penyembuh. Namun yang disarankan oleh Nabi, disarankan alim ulama kita, antaranya surah Yasin. Bacakan surah Yasin kepada orang yang hampir meninggal dunia, bacalah. Kemudian surah Ar-Ra'd kita bacakan, tak ada masalah, sebagai salah satu kaedah. Sekiranya dua surah tu atau surah lain bagi kita terlalu panjang, kita pun tak sempat nak hafal dan sebagainya, maka ikutlah sunnah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Rasulullah dalam keadaan sakarat, Aisyah radhiyallahu anha di sisinya membacakan dua surah pendek, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Al-Falaq dan An-Nas. Itu pun cukup. Bacalah, ikhtiar kita. Ya, di samping untuk memberi ketenangan kepada orang yang sedang nazak, ia juga dapat memberikan mengelakkan gangguan syaitan. Syaitan yang cuba nak menghasut dia. Dengan bacaan Quran, syaitan larilah. Itu kaedah dia. Yang ketiga yang perlu kita tekankan ialah tunaikan apa jua hajat pesakit. Sakit ni nak apa? Dia nak air, bagi dia air. Kalau dia tak minta air pun, dia dalam keadaan tak sedar diri, kita nampak tanda-tanda dia ni haus. Bibir dia kering, kulit dia pun kering. Ambil air, kita pun tuang sikit kat tangan kita, sapu kat muka dia, lap kat muka dia, leher dia. Ambil sudu, suap kat mulut dia. Ya. Kalau kat hospital, doktor kata patient ni tak boleh minum, tak boleh makan, dia dah masuk tiup dah kat perut dia. Ada juga macam tu. Jadi dia kata tak boleh minum, tak boleh makan. Tapi orang ni minta air, nak air, kata dan tak boleh mak, tak boleh kan. Doktor tak bagi, sabar ya, sabar. Janganlah lurus sangat. Doktor tak bagi, kalau kita bagi sebotol macam ni kat mulut dia, itu tak boleh. Ambil sudu sikit, suap kat mulut dia, sampailah dia rasa tenang. Ya, kerana apa? Kalau kita tak tunaikan hajat dia, syaitan akan tunaikan hajat dia. Syaitan akan menyerupai orang-orang yang dia sayang yang telah mati. Mungkin arwah ibu dia, ayah dia datang balik, mak datang ni daripada syurga, mak saya sakit, saya minta air, dia orang tak bagi pun. Mak datang bawa air daripada syurga, kalau kau nak minum air ni, kau akan hilang haus selama-lamanya. Dan insya-Allah, dia tak sebut insya-Allah lah, dan kau akan masuk syurga dengan mak. Minta air mak tu dah. Tapi dengan syarat, apa dia? Kena keluar daripada Islam. Masuklah agama Majusi, Nasrani, Yahudi. Yang penting bukan Islam. Orang ketika itu yang lemah iman dia, orang tak ajarkan dia kalimah la ilaha illallah, tak ada orang baca ayat Quran pada dia, maka takut-takut dia akan tersungkur kufur di hujung usia dia. Wa iyazubillah min zalik. Ya. Sebab itulah benda ini bergantung pada amal soleh kita. Allah Taala menyebut dalam Quranul Karim, yusabbitullahu allazina amanu biqaulis sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah dia teguhkan ucapan orang beriman di dunia dan di akhirat. Kalau orang tu orang beriman, orang tu beramal soleh, dia dalam keadaan nazak, tak ada orang kat tepi dia, dia seorang meninggal. Kalau dia ketika itu dia dalam keadaan beriman, beramal soleh, maka Allah lah yang akan ingatkan kalimah tu pada dia. Dia akan dapat sebut sendiri la ilaha illallah, dan dia akan mati dalam keadaan iman. Itu janji Allah. Wa yudillullahu zalimin, dan Allah juga boleh sesatkan orang zalim. Siapa orang zalim? Yang buat dosa, buat maksiat, yang selalu leka, yang tak taat perintah Allah Ta'ala. Ketika dia nak mati nanti, walaupun ada orang di sisi dia ajar kalimah la ilaha illallah, dia tetap tak akan dapat terima kalimah tu, tak akan dapat ucap kalimah tu. Wa yaf'alullahu ma yasha', Allah boleh buat apa saja yang dia kehendaki. Sebab itulah benda ni bergantung pada amal soleh kita. Ya, orang lain tu buat kerana Nabi ajar suruh buat, kita buatlah. Yang mengizinkan tetap Allah Ta'ala. Ya, maka tiga benda ni berkait. Ajarkan dia kalimah la ilaha illallah, bacakan ayat Quran di sisinya, tunaikan hajat dia selagi kita mampu. Kalau tak mampu macam mana? Kan tengah malam 3 pagi nak nasi kandar, nasi kandar pula 3 pagi nak nasi kandar, buang terbiat ke apa ni kan? Jangan marah dia kan. Cakaplah baik-baik, tak maaf lah ya, nasi kandar tak buka sekarang ni, besoklah besok. Nak pergi nasi kandar pelita beratur pula nanti kan. Apa cakap itu? Sebut dia, besok pukul 8 pagi saya orang pertama beratur. Besok belilah. Ambil lah nasi kandar, ada ayam, ada kambing, ada semua, makanlah kau. Orang tengah nazak ni tak makan banyak, kadang sikit je dah ambil. Dah tak nak dah. Aku beratur, jangan marah pula kan.
Dah dia tak makan, kita bedal lah kan. Maknanya tunaikan hajat dia selagi kita mampu. Jika tak mampu, cakap yang baik-baik, ya. Jangan sampai dia rasa macam orang tak peduli kat dia lagi dah, sehingga dia bergantung harapan pada selain daripada Allah, iaitu syaitan. Wa yazubillah min zalik. Ya, baik, benda ni penting. Dan yang keempat, tak ada dalam nota, iaitulah kena bimbing dia supaya sentiasa bersangka baik kepada Allah Ta'ala. Sangka baik. Kerana orang yang tengah rasa sakit ni kadang-kadang dia mengeluh, sakitnya, ya Allah, kenapalah Allah uji aku macam ni, kenapalah. Jangan bagi dia cakap itu. Sabar, ini tanda Allah sayang, Allah nak hapuskan dosa, Allah nak merahmati kita. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah. Aku banyak dosa, kalau dia kata, aku banyak dosa, aku tak solat pun. InsyaAllah istighfar, Allah tu Maha Pengampun, supaya dia sentiasa sangka baik pada Allah. Kerana ada hadis Nabi SAW menyebut, Allah itu akan menurut pada sangkaan hamba-Nya. Kalau hamba-Nya sangka baik pada dia, maka dia akan dapat kebaikan. Jika hamba-Nya sangka buruk padanya, maka dia akan dapat keburukan. Maka di hujung usia, pastikan hamba-Nya ini sentiasa sangka baik pada Allah. Allah Ta'ala akan masukkan di dalam syurga, insya-Allah. Apa amal solehnya tentu Allah Ta'ala terima. Ajar dia supaya dia sentiasa sangka baik pada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Selesai bab yang pertama. Ada soalan? Ya? Oh, senang nak ajar warga pos Malaysia kan? Balik awal kita ni kan. Yang kedua, bagaimana berhadapan dengan orang yang baru meninggal dunia? Itu biasalah intro kan, dia belum warming up lagi kan? Nanti waktu praktikal banyak soalan yang akan keluar kan. Sekarang ni dia macam sama-sama lagi kan, aku nak tanya ni kan. Bagaimana berhadapan dengan orang yang baru meninggal dunia? Baik, orang yang baru meninggal dunia dah mati dah, apa kita nak buat? Apakah kalimah yang diajarkan oleh Rasulullah untuk kita ucap bila terima berita kematian? Apa kalimah dia? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya kami kembali. Kerana Allah sebut wa basyirus sabirin allazina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar bila mana ditimpakan ujian musibah kepadanya, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua daripada Allah, pada Allah juga kita kembali. Ni kalimah musibah, kalimah istirja, ya. Makna kata segala bentuk musibah, apabila ditimpa musibah, sama ada musibah kematian, kesakitan, kekecewaan, kehilangan, kerugian, inilah kalimah dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila kita terima panggilan, ada orang bagi tahu kawan kita, saudara kita meninggal, kita akan sebut inna lillahi. Bila kita jumpa kawan kita, kenapa tak datang semalam? Ayah saya meninggal semalam, inna lillahi raji'un. Kita sebut. Tapi bila kita terima mesej kat Facebook, kat Instagram, ramai yang komen apa? Salam takziah Al-Fatihah. Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Dalam kurungan dibaca Al-Fatihah kan. Itu trend kita sekarang ni. Salah ke? Tak salah. Teruskan. Siapa kata salah baca Al-Fatihah? Bacalah. Niat kita untuk hadiahkan kepada si mati, insya-Allah Allah sampaikan. Silakan. Cuma saya nak minta betulkan sikit, tambah sikit je. Sebelum kita sebut ataupun tulis Al-Fatihah tu, tulislah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kerana itu kalimah yang disunahkan kepada kita. Baik dari segi lisan maupun tulisan, insya-Allah dapat pahala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepas tu kalau tuan-tuan nak tambah Al-Fatihah ke Al-Baqarah ke lisan, kata pulang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Kahfi dalam kurungan dibaca. Kan? Bacalah kan. Jadi nak kata bahawa itulah kalimah yang perlu kita sebut, sama ada tulisan ataupun lisan. Ya. Baik, biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Ubah trend kita tu. Dan juga innalillah ini juga bukan hanya pada orang Islam. Bukan Islam kalau mati pun innalillah juga. Ya. Kita punya kawan-kawan meninggal, siapa? Mutusami meninggal, RIP. RIP. Rip semua nak rip kan. Komen-komen semua kan. Apa maksud rip tu? Rest in peace kata dia. Maksud Melayu dia apa? Berehatlah kau dengan tenang. Orang yang berlainan akidah dengan kita, kalau mati dia tenang ke? Keyakinan kita lah. Maka jangan kita sebut RIP, kerana itu bukan budaya kita dan bukan cara kita. Bahkan ada ulama kata haram menyebutnya, mendoakan orang yang bukan Islam mati, haram hukumnya sebut. Kenapa? Di zaman Rasulullah hidup, ketika itu Abu Talib, bapa Nabi, bapa saudara Nabi dalam keadaan sakarat.
tengah nazak ni. Rasulullah kat tepi. Rasulullah pun ajar pada dia, Pak Cik, ucap la ilaha illallah. Kalau Pak Cik ucap, insya-Allah tempat Pak Cik di syurga. Ketika itu Abu Jahal pun ada. Ya Abu Talib, jangan kau ikut cakap Muhammad, dia tak betul. Kau kena kekal dengan agama nenek moyang kita. Setelah dipujuk dirayu, akhirnya Abu Talib kata apa? Wahai Muhammad, aku kekal dengan agama nenek moyang kita. Maka dia mati dalam keadaan kufur. Lalu Rasulullah sedih, kecewa, frust. Kenapa? Ni Pak Cik dia tak dapat nak selamatkan akidah, mati dalam keadaan kafir. Lalu Nabi pun berkata dekat tepi mayat Pak Cik dia, wahai Pak Cik, aku berjanji akan berdoa kepada Allah supaya Allah ampunkan dosa-dosa Pak Cik. Nabi kata begitu. Maka turunlah syariat Allah Ta'ala, surah At-Taubah ayat 113, yang membawa maksud tidak boleh bagi mana-mana Nabi dan juga orang beriman mendoakan kepada orang musyrik, orang kafir, sekalipun orang musyrik itu ialah kaum keluarganya sendiri. Sesudah nyata orang musyrik itu tempatnya di neraka, tak boleh. Ya, maka Nabi pun tak teruskanlah hajat itu. Bila Nabi pun ditegur tak boleh doakan pada kaum keluarga sendiri, apatah lagi kita. Jangan sebut RIP, salah daripada hukum kita. Habis kalau bukan Islam sebut apa? Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Sebut yang itu juga. Salam takziah pada keluarga dia boleh? Boleh. Ucap pada keluarga dia salam takziah, bersabarlah ya, semoga diberi kekuatan pada keluarga tuan. Silakan. Atau bahasa English, my condolences, bodoh kan? Ya silakan. Takziah tak ada masalah. Bahkan dalam Islam kita disuruh untuk menghormati orang yang bukan Islam yang mati. Jangan kita hina dia. Kan jiran kita mati, acong, sian dia masuk neraka dia kan. Jangan cakap macam tu, jangan hina. Cakap macam tu pun tak boleh. Ya. Nabi jenazah Yahudi lalu tepi dia, Nabi berdiri. Tengok Nabi berdiri, sahabat berdiri. Sampailah jenazah Yahudi tu diarak, sampai dah pergi. Kemudian baru Nabi duduk. Sahabat tanya, ya Rasulullah, yang lalu tadi Yahudi, bukannya orang Islam macam kita. Kata Nabi, walaupun dia Yahudi, bukan saudara kita, tapi dia juga wajib dihormati. Nabi nak ajar kita supaya hormat. Ni kita, kalaulah apa nama jalan raya kita tu kan kadang ada peradakan India ke apa, kita buat apalah membuka ni kan, kita marah dia kan. Jadi kita hormatlah. Bukannya acara tahunan ya, benda tu berlaku sesekali ya. Macam tu juga kalau dulu baling sok Cina kan, dia baling duit Cina mati kan. Kita pun kata buat sepah jalan kan. Tu cara dia ya, pandailah dia kutip balik kan. Maknanya kita jangan hina apa cara budaya orang, kerana kalau kita dah mula hina dia, dia akan balas balik pada kita. Maka kita pun kena fair lah, win-win situation. Raikan dia, hormati dia, dia pun akan hormati kita. Ni kadang-kadang kat Facebook saya kadang-kadang kesian. Ada orang bukan Islam meninggal dunia, apa saja sebab, sama ada dia mati kat pub ke, baru ni mati kat Korea berimpit Halloween kan, Halloween tu mati ramai kan. Semua bagi gelak, kesian, buat maksiat mati semua. Itu bukan budaya kita ya. Kita orang Islam, kita tahu kita punya tempat kat mana, kita tahu kita punya akhirat. Tapi cara kita itu bukan cara yang baik untuk tunjukkan pada orang Islam, pada bukan Islam kan. Gelak, riak, gelak, Cuba bayangkan kalau keluarga kita meninggal, orang gelak kat kita. Jadi itu tentulah akan mengecewa kita kan. Maka jangan kita mulakan budaya begitu ya. Baik tuan-tuan ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bukan hanya pada kematian, kesakitan, musibah dan sebagainya ya. Kucing mati pun innalillah. Ayam kita mati innalillah. Ikan laga kita bola mati innalillah. Rotek motor mati innalillah kan. Apa saja kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Ambil kenyataan ya. Baik. Orang yang baru meninggal dunia, tutupkan mata jenazah dia. Kerana biasanya mata dia terbuka. Ya, terbuka. Ketika Abu Salamah meninggal dunia, ketika itu Rasulullah SAW melihat matanya terbuka. Orang pun katalah, "Uish, terbuka mata dia ni kan. Apalah dosa dia ni kan." Macam itulah kan. Lalu Nabi kata, setiap orang yang melalui sakaratul maut, rohnya akan pergi dan matanya akan mengiringi pemergian roh. Roh akan keluar ikut ubun-ubun di kepala kita. Maka matanya akan mengiringi pemergian roh. Sebab tu mata dia terbuka, kata Nabi ya. Maka Nabi pun tutup mata dia. Bila Nabi tutup, mata pun tertutup. Orang-orang pun bercakap juga,
kesian dia kan mati jam tu apa semua ni. Lalu Nabi kata, janganlah kamu cakap benda-benda yang akhirnya merosakkan diri kamu. Jangan cakap benda-benda yang memburukkan diri kamu. Makna kata burukkan diri kamu tu ialah dia cakap hal orang, maknanya dosa tu datang pada dia balik, kan? Jangan cakap hal buruk orang sebab kamu akan dapat dosa balik. Kata Nabi, ucaplah yang baik-baik kerana ketika ini, waktu orang jenazah mati ni, ketika ini kalau kamu ucap yang baik-baik, malaikat akan aminkan segala kata-kata kita. Bukan saja perkara yang baik-baik, yang buruk kita ucap pun malaikat akan aminkan. Maka ucaplah yang baik-baik. Sebab itulah antara perkara kaedah orang lama kita, lepas selesai saja solat jenazah, dia akan cakap, apa yang kita nak saksikan pada si mati ini, kita pun cakap baik. Apa kita nak saksikan pada mayat ini, baik. Kalau kita pergi Mekah, Madinah, ada tak imam cakap yang tu? Baik, kita ramai. Tak ada tuan-tuan. Habis salam tu senyap je kan, terus jalan kan. Mana datang budaya ni? Ini kaedah ya, supaya kita cakap yang baik-baik, bagi kesaksian yang baik. Ya, janganlah time tu kita kenal kawan kita yang mati tu kan. Apa kita nak kata yang baik yang pada yang mati ni? Baik. Kita kat belakang kata, mana ada baik? Dia yang paling jahat, paling nakal kat pejabat ni kan. Kata kan. Mana tak ada baik, saya nafikan. Jangan ya. Kita bagi sangkaan yang baik, sebab apa sahaja yang kita cakap ini akan menjadi saksi depan Allah Ta'ala. Waktu hidup dulu kamu kata dia baik, sebab apa dia baik? Dia baiklah, saya nampak dia solat. Cakap itu je lah, lepas cerita. Waktu dulu kamu cakap dia buruk, dia jahat, apa saksi kamu? Gagal kita nak cari kan. Jadi benda tu jangan menyusahkan diri. Cakap yang baik je, ya. Baik. Kemudian sekiranya kita tutup mata dia, tak boleh, mata dia terbuka lagi, kita urut kelopak mata dia ni. Gunakan minyak masak, minyak zaitun, baby oil, lotion yang lembut-lembut tu kan. Kita ambil, kita urut perlahan dekat mata dia. Kalau guna minyak masak, jangan guna minyak ikan yang goreng tu. Ui, nak jimat ni pasal kan. Ada lagi tak minyak semalam goreng? Ada. Kata ambil lah sikit, celup. Kita letaklah dekat mata ni. Datang kucing jilat mata mayat tu kan. Pasal rasa ikan, jangan kita letak ya barang-barang yang dah guna tadi. Gunalah sikit minyak. Tahulah minyak mahal sekarang ni kan, RM40 sebotol. Sikit je lah pakai Dan jangan guna minyak garut. Kan ada orang kata, ustaz nak tanya sikit lah, minyak gamat boleh kata Dan? Minyak gamat kata Dan. Saya kata minyak gamat, minyak cekapak pun boleh bang, tapi terkebil-kebil lah mata mayat tu kan, boleh. Janganlah buat yang tidak. Ada juga yang tanya, minyak dop. Minyak dop lah yang pula nanti kan, terus tegak mata tu kan. Ada kata minyak ni boleh, minyak petrol kata dia. Minyak petrol haram terus. Kenapa? Haram kerana bukan pada tempatnya. Petrol sekarang mahal, jangan bazir tak kat mata kan. Minyak yang sesuai kita urutkan perlahan ya. Sekiranya dah guna kaedah itu, matanya masih tak tertutup, ambil kaedah yang kedua, cari batu-batu kerikil tepi-tepi jalan sepah tu kan. Ambil, confirmkan tu batu bukan tek kucing, kemudian bersihkan kan. Takut picit apa lembik ni kan, tek kucing kan. Bersihkan, letak ke atas kelopak mata dia. Tu kaedah untuk memberatkan kelopak mata dia. Tutup rapat. Sekiranya batu tak jumpa, jangan sekali-kali kita gunakan bata. Ada tak lebih buat rumah tu kan? Ada, dan ambil petak kedua. Jangan ya, tenggelam mata mayat tu nanti ya. Kita gunakan kaedah yang ketiga, cari duit shilling. Gabu poket, jumpa shilling 20 sen besar tu kan. Letak kat mata dia. Tu kaedah. Ya, letak kat mata dia. Untuk memberatkan kelopak mata dia. Tu alat sahaja. Ada orang cakap, tak boleh lah. Ya, duit shilling ni budaya Cina, kita tak ikut cara Cina ni kan. Memanglah itu cara mereka, tapi ini kaedah untuk tutup mata saja, alat saja. Tak guna shilling pun tak apa. Kita guna sudu, yang sudu tu tutup mata dia tu, boleh, alat. Guna benda-benda logam ke apa, letak kat mata dia, boleh, tak ada masalah. Kenapa guna shilling? Sebab mudah. Kat poket kita ada selalu duit shilling. Duit kertas tu selalu tak ada kan, duit shilling selalu ada kan. Kita gunalah yang tu, mudah ya. Ada, ingat siapa yang tulis duit shilling 50 sen. Takut dia tulis RM50, tersilap tulis. Sekarang lain pula kaedah dia. Tanpa sini 50 takkan jadi apa-apa. Terbeliak lagi mata mayat ada kan. Ya, baik. Sekiranya kita guna shilling, letak kat mata mayat, jangan dibiarkan lama.
Kenapa? Takut kita lupa. Dah letak duit, letak kain tutup muka mayat tu. Kemudian kita pun pergi dapur, buat air, layan orang, balas WhatsApp, semua terlupa. Jiran mula datang. Jiran datang nak tengok mayat. Arwah ni baiklah, suka belajar orang makan ni lah orang dekat kampung ni kan. Kain dia buka je, astagfirullah, mata duitan. Sudah. Kecoh satu taman nanti kan. Jadi sebelum berlaku keadaan begitu, alihkan sebelum orang datang. Sekiranya dialihkan, mata dia terbuka balik, gunalah kaedah yang keempat, selotip kertas. Ya, selotip kertas, kenapa? Dia nipis, gam dia tak kuat. Kalau tuan-tuan guna double tape, terkeras sangat kan. Susah nak kupik nanti kan, nak siat balik, tersiat kulit dia nanti. Maka guna gam yang senang. Kalau kat hospital, kita guna medical tape, nipis sikit, tutup mata dia. Ini kaedah ya. Kalau non-Muslim, mereka guna apa? Guna gam uhu. Gam uhu tu dia titikkan macam emo. Tak. Memang takkan terbuka selamanya. Mulut dia ni kenapa tutup rapat? Dia guna gam uhu buat macam gincu. Memang takkan terbuka. Saya pernah berhadapan dengan mayat Cina. Waktu tu kat hospital, keranda jenazah Cina pun dikeluarkan. Kat keranda tu ada cermin kat muka dia tu kan. Kita tengoklah muka dia, nak tengok. Ush, ni mayat banyak senyum oh. Dia kata, senyum tuan-tuan, mati ala ong oh. Senyum kan, pakai kod dia kan senyum. Ayah, mati senyum. Pemikiran saya husnul khotimah ni kan. Muka dia senyum. Tapi rupanya ada kisah sebaliknya. Sehinggalah saya pada 2019 saya menyambung pengajian saya. Kali ini dalam diploma yang lain pula, itulah Science in Embalming and Undertaker nama dia. Di mana? Di Manila, Filipina. Saya belajar seseorang kat sana. Jumpalah semua ni, bukan Islam semua. Seseorang je Melayu Islam kan. Waktu inilah ni senjata saya tunjuk. Ni sejarah Undertaker. Ya, bukan Undertaker wrestling tuan-tuan ya. Tak pernah join mana-mana tournament. Tapi ini adalah salah satu kaedah pengawetan mayat. Apa dia? Mula-mula si mati dibersihkan badan dia. Ini non-Muslim, bukan Islam. Jadi setelah dibersihkan, kita akan cari 2 urat besar pada badan dia. Urat besar tu ialah arteri dan vein yang akan dijumpai di celah leher ni, tengkuk dia ni, di bawah lengan dia, di atas ari-ari dia, ataupun di celah peha dia ni. Ini laluan utama. Ya, senang nak cari. Kemudian biasanya kita akan cari ke atas ari-ari ni, celah ni. Kita akan ambil gunting, kita akan toreh pisau, siat kulit dia sampai dasar, keluarkan urat dia tu. Keluarkanlah. Guna forceps ni, kita keluarkan. Ni ketat sikit. Yang ni yang sampel yang saya tak pernah guna. Ya, kalau saya buat yang guna, susah pula nanti tuan-tuan. Kan? Kita pun keluarkan yang ni, kita pun korek. Macam kita kupas buah kelapa, goyang dulu bilik dah. Sehingga kulit terbuka, terkoyak-terkoyak. Cungkilkanlah 2 urat tadi, congkil keluar, bawa keluar. Kemudian urat tu dihiris sedikit, bukan potong, hiris sikit je. Nak bagi laluan masuk. Masukkan satu tiub ke dalamnya. Bahagian arteri, itulah kawasan yang akan dimasukkan cecair formalin. 12 liter formalin masuk dalam badan kita. Sehari kita digalakkan minum 8 liter air. Ni 12 liter formalin masuk dalam badan, menggantikan darah. Di bahagian vein, dia koyak sikit. Kemudian dia akan buka, masukkan forceps ni kat dalam bahagian tu untuk buka laluan. Urat tu terbuka sikit. Bila ubat tu masuk dalam badan, dia akan menendang keluar darah tadi. 70% badan kita ni cecair. Semuanya dibuang keluar. Buang habis. Sebab apa? Itulah punca mayat cepat reput dan busuk, darah tadi. Semua dibuang keluar, ubat pun masuk. Ubat ni lah yang akan mengeraskan badan mayat. Waktu dia nak masuk tu, badan dia lembut lagi. Dia dalam 5 minit, 10 minit dia akan mengeras. Waktu tu lah kita boleh buat macam-macam style pada mayat. Nak buat macam ni boleh,
Nak luruskan tangan boleh, buat macam ni boleh. Ikutlah kan style kita kan. Ada orang buat macam-macam kan. Mati nanti dia nak buat macam ni kan. Boleh kan. Dan Muslim kan, ikut dia lah kan. Macam tu. Jadi lama-lama mayat tu akan mengeras gini kan. Kita buat macam tak boleh dah, pasal dia dah keras. Sampailah badan dia dah mula mengeras, sampai dekat muka dia ni, kita tebuk pula kat sini. Sikit, masukkan ubat. Ubat itulah yang akan mengeraskan bahagian muka dia pula, menegangkan dia nampak macam muda balik, macam hidup balik. Macam hidup, ya. Dan ketika itulah saya diajar bentukkan senyuman mayat. Buat macam ni kata dia. Tapi dia cakap orang putih lah, bukan Negeri Sembilan ya. Kini buat yang 5 minit lepaskan tersenyum mayat tuan-tuan. Ya Allah, baru terjawab persoalan beberapa tahun sudah. Dulu ingat husnul khatimah. Rupanya ini kaedah dia yang bagi tersenyum kan. Memang dia senyum. Nak buat tersenyum kau, tersengih sikit, nak lesap pipit sikit, boleh bentuk. Itulah kaedah embalming. Habis dah. Belum. Itu baru permulaan. Baru buang darah, masukkan ubat. Kemudian barulah masuk ke part yang lebih kritikal. Iaitulah akan dikeluarkan satu besi namanya troka. Ni saiz kecil, saiz besar. Okey. Kita ambil yang besar ni. Di hujung yang besar ni ada tajam. Tajam ni. Kalau tebuk ni lubang. Dekat keliling dia ni ada lubang-lubang. Dan di hujung batang ini ada satu lagi bahagian lubang untuk masukkan pipe vacuum. Disalurkan dengan vac machine ataupun guna pipe air. Macam mana cara dia? Satu lubang akan dibentukkan dekat atas perut, dikoyakkan dan akan dihunus troka ni ke dalam perut mayat untuk menghancurkan segala organ dalaman badan. Jantung, hati, limpa, usus, perut, puning kencing, buah pinggang, semuanya dihancurkan dan disedut ikut lubang ni. Krok, buang keluar. Itulah proses embalming. Kenapa? Organ dalaman inilah punca mayat cepat mereput dan berbau busuk. Perlu dibuang keluar. Kenapa non-Muslim buat begini? Kerana bila mereka mati, hari ini mati, dia tak simpan terus atau bakar terus hari ini. Biasanya ada upacara adat mereka. Maka disimpan seminggu, 10 hari, baru dia tanam. Maka nak mengelakkan mayat reput, ini kaedah dia. Kita orang Islam tak payah kan? Tak payah. Alhamdulillah 4 rukun je, mandi, kafan, solat ke bumi. Tapi bagi orang Islam yang mati di luar negara, nak bawa balik ke Malaysia, saya tak kira apa cara sekalipun, saya nak jenazah anak saya tu balik, saya nak tengok depan muka saya. Memanglah kita sampai mayat tu cantik, bersih, tapi dalaman dia hancur. Sehancur-hancurnya kerana kaedah ini diguna pakai. Sebab tu tuan-tuan, sebab tu Nabi pesan, mana meninggal, situlah kamu kebumikan. Tak payahlah bawa balik. Kalau dalam perjalanan darat je tak apa. Meninggal kat KL, nak bawa balik mana? Kelantan. Tak ada masalah. Masih lagi dalam masa sehari. Tapi kalau meninggal di luar negara, tak payahlah bawa balik. Ya? Kerana Rasulullah pernah menyebut, barang siapa yang mati di luar tempat kelahiran dia, maka dibinakan jarak syurganya daripada tempat dia lahir sampai tempat dia ke bumi. Besarnya mahlika itu. Itu yang berlaku pada Tuan Guru Harundin. Meninggal kat California, dia kata jangan bawa balik mayat dia. Kerana dia fikirkan hadis Nabi tadi, dan juga dia tahu tentang apa yang akan berlaku pada mayat dia setelah dia dibawa balik ke Malaysia. Ni dia. Tuan-tuan ya, maka jangan bawa balik. Saya belajar ni kerana apa? Nak bagi pendedahan pada masyarakat tentang isu ni. Yang kedua, sekiranya ada warga asing dalam negara kita nak bawa balik ke Malaysia, bawa balik luar negara, maka ada orang Islam yang boleh buat. Kamilah. Sebab selama ni Indonesia, Bangladesh, Pakistan yang ramai kat Malaysia ni kalau meninggal, kebanyakannya serahkan kepada non-Muslim. Mereka yang uruskan mayat orang Islam kita. Dibogilkan, dibuat ni. Maka hal itu tak sepatutnya berlaku kerana kita dalam negara Islam. Maka inilah fardu kifayah yang kita buat. Ya tuan-tuan ya. Baik, insya-Allah di hujung program kita nanti saya akan selitkan tayangan video kaedah embalming yang saya buat. Nanti tunjuk. Tapi itu adalah tertutup. Maknanya kita akan off kamera apa semua baru kita tayang, sebab itu adalah hal private yang perlu saya jaga, ya. Baik. Kemudian tuan-tuan, berbalik kepada yang ini. Setelah sekiranya kita guna macam-macam kaedah, matanya masih lagi tak tertutup,
kita ambil kapas, tutup saja mata dengan kapas tu. Settle masalah. Jangan dibiarkan terbuka macam ni je kan. Oh, orang buka kain, tengok mata terbeliak macam ni kan. Demam panas orang tu nanti kan. Tutup sikit cover ya. Tapi tutup biarlah keadaan yang sesuai. Kapas, jangan ambil spek mata hitam pula pakai kat dia. Tak kena ya. Baik. Kemudian sumbatkan kapas di kedua luar hidung dan telinga jenazah. Ambil kapas, gumpal-gumpal kapas tu, sumbat hidung. Sumbat telinga. Tujuan dia apa? Tujuan dia untuk mengelakkan kalau ada darah ke, ada cecair ke keluar, maka meleleh, terhalang sedikit dengan kapas tadi. Nampak kotor sikit, kita boleh tukar. Ataupun mengelakkan serangga, semut, lalat, lipas, semua dia akan datang nak masuk dalam badan ni. Dia akan ikut lubang ni. Maka tutup dulu, blok dulu. Ya. Dan dinasihatkan jangan terlalu banyak. Takut-takut kan, masuk. Saya pernah urus apa kembang naik hidung ni kan. Kembang macam ni kan. Bila tarik keluar kapas tu, la ilaha illallah panjang ni sampai dia bertekak ni kan. Jangan siksa banyak tuan-tuan ya. Jangan sikit ya, telinga dia. Kemudian tutup, keluarkan gigi palsu dan tutup mulut jenazah. Kalau ada gigi palsu, keluarkan. Dan pocong, bukit pucung, rendah pucung, semua nak dipocongkan. Tapi masalah, tapi itulah asalnya keadaan pocong ya. Yang sebagai nak tambah kan, pocong tu kan kita tadi kat atas ni. Ya. Fitri lah. Okay, sekiranya ini. Sekiranya dia giginya gigi palsu yang dah ditanam dekat gusi. Ada kaedah macam tu sekarang ni kan. Macam mana nak buat gigi palsu tu? Ya. Kalau tak boleh cabut, nak guna apa? Ambillah pelayar, cabutlah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, gigi betul. Salah. Sudah kan. Jangan cabut kan? Kalau tak boleh cabut, jangan paksa diri kita kan. Ni minta pelayar saiz 14 ke apa semua cabut kan. Tak payah, biar je dia. Siapa suruh cabut? Dah tak boleh cabut, nak macam mana? Biarkan saja. Kalau lah gigi orang tu pakai besi, betul-betul precious kan. Jangan kita pandai-pandai nak minta screwdriver. Tak screwdriver, cukir sikit, cukir dah darah mulut kawan tu kan. Tak payah. Mana yang tak boleh, biarkan. Ya. Kadang-kadang ada keperluan juga gigi palsu tu. Gigi palsu yang jenis kita yakin dia tak akan jatuh ke tekak dia. Kita tengok ada gigi palsu, nak kekalkan boleh tak? Boleh. Pastikan mulut dia bersih, tak ada kuman, tak ada kotoran, tak ada darah terlekat. Boleh, tak ada masalah. Kenapa? Untuk menjaga aib dia. Kadang-kadang orang tak tahu pun dia gigi palsu kan. Dan meninggal, kawan tu tergelak pula kan. Gigi palsu pun juga. Gelak, sedih. Jadi untuk elakkan aib dia terbuka, tak apa. Pakaikan gigi palsu tu, tapi pastikan dia jangan sampai dia terlicin ke dalam. Tak ada masalah tu, nak elakkan aib. Ya? Baik. Kemudian tuan-tuan, kita tukarkan pakaian jenazah dengan pakaian bersih dan mudah tanggal. Tukarkan. Buka baju dia, seluar dia, kerana waktu tu badan dia masih lembut. Lembut lagi. Baru meninggal. Kalau dah 4 jam, 5 jam, badan dia keras. Susah kita nak keluarkan baju dia. Kena gunting. Jadi untuk mengelakkan hal itu berlaku, maka kita kena buka. Masa dia baru meninggal, tukar. Pakaian dia kain batik. Kain batik tutup depan, tutup bahagian belakang. Kalau orang perempuan, tutup bahagian rambut dia. Jangan dibiarkan mengerbang macam tu je. Bila buka je bahagian muka, nampak rambut macam tu mengerbang kan. Kenapa tak pakaikan tudung pada orang ni? Tak apalah Ustaz, arwah dia free hair dulu. Dia free hair dia masalah kan. Bila dia meninggal, fardu kifayah kita yang kena bertanggungjawab atas aurat dia. Tutup, pakaikan kain tudung ke apa kerat dia. Jaga aurat dia ya.
Itu penting sebab kadang-kadang ada orang dia terlepas pandang bab ini. Ya, pastikan aurat jenazah sentiasa terpelihara, terutamanya jenazah perempuan. Sebab kadang-kadang bila kita nak angkat jenazah dah bagi, kita tutup atas dia. Dia dah buka baju dia dah. Bila angkat, nampak bahagian belakang dia. Ni tak boleh juga. Belakang dia tu nampak bila kita angkat. Memanglah orang yang berdiri tak nampak. Yang duduk keliling kita ni nampak. Kan? Siapa duduk keliling ni selalunya? Kalau ada jenazah tengah-tengah rumah, kaum mana yang ramai duduk kat keliling mayat ni? Sementara nak tunggu imam tukang mandi sampai, siapa yang selalu duduk? Perempuan ke lelaki? Perempuan kan? Mana pergi orang lelaki tu? Ya, abang betul. Pengalaman sebenar. Tak ada biasa nampak kan? Duduk kat bawah, bawah pokok. Mana tu imam ni lambat sangat ni. Dia mengumpat lah tu kan. Allah ni degil. Kau mengukuk lah tu. Dia pun mengukuk juga kan. Jadi nak kata bahawa yang ramai waktu tu perempuan. Jadi orang perempuan ni bila kaedah yang biasa saya nampak lah, yang mungkin kat sini tak ada kan. Bila nak angkat jenazah, kita akan minta dia beralih. Tolong alih, bagi ruang. Kita nak bangun kan, supaya kita nak angkat senang. Yang makcik-makcik ni takkan bangun. Dia akan suruh kawan belakang go stand. Belakang. Dia akan ngundur belakang. Pasal apa? Kalau dia bangun, orang lain ambil tempat dia. Itu pasal dia pegang pada prinsip tu, jangan bangun kan? Bila dia tak bangun, orang angkat mayat, dia akan nampaklah aurat belakang dia tu. Kalau tak tutup, dia duduk bawah. Ada besar tanda lahir tu kan. Besar tak lalat tu. Semua aurat dia nampak. Maka berdosa pada kita kerana tak jaga aurat dia. Ya, maka dah hal ini tutup, baru pastikan dia angkat dengan selamat. Ya, pastikan benda ni. Baik. Kiamkan tangan dan ikat sendi-sendi jenazah. Kiamkan tangan dia, ikat bahagian tangan dia ni. Kiamkan kaki dia, rapatkan kaki dia, ikat lutut dia dan rapatkan dua ibu jari kaki dia, ikat. 3 poin utama. Tangan, lutut, kaki, ikat supaya dia tetap rapat tegak macam tu ya. Sebab pernah ada kes dia dah meninggal waktu malam. Anak dia tak tahu buat apa-apa. Padahal yang meninggal tu 90 tahun. Umur dia. Jadi kalau anak 90, kalau ayah dah 90, anak tentulah umur 50-60. Maknanya orang dah pengalaman juga lah. Tapi dia tak ada pengalaman uruskan jenazah. Tak tahu. 4 orang anak dia. Jadi waktu pagi barulah dia panggil kita untuk uruskan jenazah dia. Saya datang, tengok jenazah tu dalam keadaan pakai baju yang dia pakai semalam, tak tukar lagi. Baju Melayu, kain. Jadi tanya dia, kenapa tak tukarkan pakaian ayah ni? Kami tak tahu Ustaz, kami serahkan semuanya pada Ustaz. Tak apalah kan. Angkat. Bila angkat, dah sampai ke tempat mandi, nak buka baju dia, dah keras. Susah nak buka baju dia. Jadi gunting je lah. Minta izin gunting lah. Gunting, semua dah buka semua. Jadi waktu nak mandi tu, kita nak kiamkan tangan dia. Tak boleh, pasal dia dah keras. Lagipun dia orang tua. Kita bimbang nanti kalau paksa, patah nanti kan. Kus, saya pun kata kat anak dia, nanti bang saya nak beritahu awal, waktu kafan tangan dia begini ya. Sebab kita tak mampu nak buat macam ni. Okeylah, buatlah apa yang terbaik, kata anak-anak dia semua. Seorang dia tak setuju daripada 4 orang tu. Tak boleh Ustaz, kata dia. Ini ayah kami nak buat yang sempurna. Kita nak kiam. Saya tak boleh buat, saya kata. Tak apa, saya buat. Saya pernah dengar ceramah Ustaz tu kata, ambil minyak, sapu kat sendi, insya-Allah dia lembut. Oh, abang tahu ya. Kenapa tak buat semalam? Saya lupa Ustaz. Tengok orang kita kan. Tak apalah, cuba buat. Dia buat, dia urut. Pandangan saya kata memang tak boleh. Saya tahu pula keadaan mayat. Tapi dia kata boleh. Boleh. Dia pun dry. Bismillahirrahmanirrahim. Dry. Semua tumpu kat dia lah ni. Tak terdengar bunyi patah. Longgar tangan bapak dia macam ni kan? Tergamam semua orang. Masalahnya semua pandang saya. Apa salah aku pula? Kau yang buat kan? Semua salah kita pula kan? Waktu tu lah semua dah kena tegang. Tiba-tiba abang dia tanya, Ustaz, patah ke tu? Dah bagi soalan kebat pula kan? Kita berfikir apa aku nak jawab ni kan? Dah macam kita pula yang salah. Aku cakap dah jangan buat, kau degil kan? Kan dah susah nak jawab kan? Tengok muka seseorang merah padam, yang buat tu muka pucat. Lagi pucat daripada bapak dia.
menggigil macam ya. Macam mana nak buat ni kan? Ustaz, patah ke tu? Dia tanya lagi kan. Habis segala hukum fatwa semua keluar dia. Dah keluar dia. Last sekali dapat idea kan. Sabar bang, relax je semua. Sabar, tenang, kecoh-kecoh. Tak patah pun. Saya buat pegang lah. Tak patah pun. Habis tu, bunyi apa yang kuat tadi? Biasalah bang. Kadang-kadang tangan kita ni lenguh. Perap, otak kita berbunyi. Perap, otak bunyi kan. Lenguh kan. Macam juga pada mayat. Saya cuba kawal situasi. Rupanya abang dia pun rasa macam marah. Nasib baik tak patah, dia kata ke adik dia tu. Kalau patah, aku patahkan tangan kau. Garangnya abang dapat. Dalam hati kecil saya kata, nasib baik aku tipu yang patah pun. Sampai hari ni dia tak tahu cerita sebenar. Saya tak tahu kan. Allahu Akbar. Kalau dia tahu, saya tahu nak cari siapa kan. Tak tahulah. Pengajaran bagi kita lah. Kalau tak boleh, biarkan. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau di luar nanti ada kematian, keluarga kita ke jiran-jiran akan berhadapan dengan berbagai jenis jenazah. Boleh jadi ada mayat reput, mayat yang krem. Apa saja bentuk pada barang jenazah yang tak boleh kita ubah, biar je. Ada mayat yang tak boleh nak kiam macam tadi, biarkan saja. Ada mayat kaki dia bengkok gini kan, biar je lah. Kita dah cuba tak boleh. Masa kafan tu, kaki dia akan nampak bengkok sikit lah. Sebab tu lah kita kalau datang ziarah orang meninggal, nampak pelik-pelik, diam je kan. Ini kadang-kadang bercakap kan. Ada mayat tu yang macam gini, tak boleh. Ada mayat yang saya nampak tangan dia begini, macam ni landing. Dia tengok EPL ke apa masa dia, tak boleh buat turun kan, lawan kan Liverpool mana tadi macam ni relax, tak boleh buat turun. Habis macam mana ustaz tak boleh buat turun ni? Takkanlah tak boleh langsung, ikatlah sikit. Tak boleh, ni sendi dia dah krem, tak boleh. Macam nak buat ni? Tak apalah, kita mandi kafan macam biasa lah. Mandi okey lah. Time kafan tu kembang lah sikit kepala dia tu kan, besar. Datang makcik tu tegur pula, apa kau bangun kepala budak ni kan, besar kan. Bukan makcik, tangan dia tu makcik, diam. Mulut jahat, astagfirullah. Sebab tu kita tengok jenazah, jangan cakap bukan-bukan, diam saja kan. Dia kembang pula kan. Tak ada orang sengaja nak kembangkan kepala orang, tak ada. Kaki bengkok, apa kaki dia bengkok tu, diam je lah. Tak ada orang sengaja nak buat macam tu kan, mesti ada sebab kan. Kita datang, tengok je, doa baik-baik je. Kalau keluarga dia cerita, kita dengar lah. Ini kadang-kadang nak cerita kan. Jadi ada mayat yang saya pernah jumpa, bukan saya lah, tim saya dekat Terengganu. SPDM ni ada seluruh negara. Dia WhatsApp saya, ustaz, ada satu kes yang rare, ustaz pun mungkin tak pernah jumpa. Apa dia cerita? Mayat tu dalam keadaan terduduk bersila. Bersila tuan-tuan, sini duduk kan. Kenapa tak baringkan? Tak boleh baring ustaz, bila kita baring dia macam beku tau. Baring duduk macam bersila kan. Tak boleh buat apa, pergi hospital lah. Berasihat. Tak, polis kata permit dah keluar, dah boleh urus dah, tak payah bawa hospital. Dia mati kerana sakit tua. Cara ni dah, kalau tak boleh buat apa, kita uruskan cara macam mana yang dia buat yang keadaan dia tu. Maka mayat tu pun dimandikan dalam keadaan duduk, kafan pun dalam keadaan duduk. Okey lagi lah, time solat dalam keadaan duduk. Allahu Akbar, terkedu nak wadap kan. Inilah keadaan mayat yang kita akan jumpa kat luar, bermacam-macam keadaan. Sebab apa, kita pun tak pasti kita punya keadaan macam mana kan. Tak minta baik lah, tak adalah menyusahkan orang kan. Satu tips saya nak kongsikan, kalaulah kita berhadapan dengan mayat reput, berbusuk. Mayat busuk ni, bukan kata tuan-tuan, saya sendiri yang ada pengalaman pun tak tahan. Sebab bau mayat ni lagi busuk daripada bau bangkai. Kucing kalau mati tepi jalan, kita lalu, kucing mati, boleh tengok lagi. Bau busuk tapi boleh hadap lagi. Tapi kalau mayat mati tepi jalan, tak ada orang lalu situ. Kembung dia, berulat dia, orang tak tahan. Nak kalau air malar tu air yang keluar daripada badan minyak dia tu, itu kalau kena kat tangan, cuci dengan sabun tak hilang, guna tanah pun ambil masa. Kalau kena kat baju, buang je baju tu, busuk sangat bau. Macam mana kita nak uruskan mayat tu? Kalaulah jiran kita mati dalam keadaan bereput, kita boleh buat alasan, tak maaf ya, saya nak cepat ni, nak keluar, boleh lagi. Bagi alasan kan. Tapi kalau tu keluarga kita nak lari mana? Mana waris dia? Tolong angkat mayat ni. Terkedu kita kan. Tak ada lagi. Macam mana cara nak buat? Kita kalau nak masuk ke ruang tempat mayat tu, katakanlah dalam rumah,
Jangan acah-acah. Acah-acah macam mana? Masa ada rumah tu, keluar balik. Tak tahan lah. Try lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk balik. Tak tahan. Keluar masuk, dia akan muntah. Sebab mual. Udara bersih, kotor. Bersih, kotor. Mual. Jadi macam nak buat? Masuk, jangan keluar-keluar. Macam mana? Masuk, jangan kita undur dah. Kalau boleh nak elakkan diri kita berundur, tutup pintu tu rapat-rapat, kunci. Jangan bagi keluar kan. Sedut suasana bilik tu. Sedalam, biar naik kat atas kepala, bergelegak otak tu, merah mata dia, dah gigil lah. Tak tahan dah ni. Hembus. Kalau boleh sebelum tu, try lagi sikit. Hembus. InsyaAllah dia akan neutral balik. Ya, kenapa itu kaedah nak bagi kita ni boleh terima bau tu? Itu tips tuan-tuan ya. Cuma kena ingat ya, jangan saya suruh hidu bau suasana bilik. Jangan hidu mayat. Tu pandai nama dia kan. Hidu mayat macam tu jangan dibuat orang, saya tak pernah buat. Dan lagi janganlah buat masa tu dalam keadaan tanpa filter. Pakailah mask juga. Saya sendiri pun tak pernah rupa gitu je kan. Tu menjerah diri yang muda. Ya, ambillah mask 2-3 lapis pun tak apa. Letaklah minyak cakapak ke apa-apalah bau yang kita boleh tahan. Maknanya insya-Allah adalah kemampuan kita. Kalau rasa nak cabar diri boleh, tak payah pakai mask kan. Relax ke angkat kan. Confirm dia muntah lepas tu kan. Satu lagi, jangan kita meludah. Tak tahan, tui. Memang tak lalu makan 3 hari. Tu orang lama pesan lah ya. Jadi nak angkat mayat yang reput ni, dia ada kaedah juga. Kita pakai glove. Walaupun tu keluarga kita sendiri, pakai glove. Sebab kita takkan tahan bau tangan kita nanti. Pakai glove, 2-3 lapis pakai. Tangan ni kalau boleh pakai lengan pendek. Jangan pakai lengan panjang. Angkat mayat. Nak angkat mayat tu pula, guna kain. Jangan kita pegang tangan nak angkat sebab dia akan licin. So, licin. Kulit kita ada 3 lapis. Kulit pertama ni dia kasar. Tapi lepas 1 hari, 2 hari, kulit pertama ni dia akan luruh. Dia akan nampak kulit yang kedua. Kulit kedua ni warna putih. Walaupun kita badan gelap, nanti akan jadi cerah kan. Lepas tu kulit yang kedua ni pula, dia akan jadi lembik. Ataupun licin. Bila kita tarik, dia akan meninggalkan lekuk. Kesan. Kita angkat, kalau kita tak hati-hati dia licin, zup, melurut kulit dia kedua tu, zup, macam glove. Tetangga keluar. Datang kulit yang ketiga. Itu yang paling busuk. Kalau kita angkat, salah tekan, keluar minyak dia. Jadi, caranya ialah pegang pergelangan tangan dia, pegang pinggang dia, ngiringkan dia, orang sebelah sana tolong masuk kain bawah dia. Baringkan dia balik, kita ngiring pak sebelah sana, bawa keluar kain tadi. Nampak tak gambaran tu? Angkat dia atas dengan kain tu atau canvas, bawa keluar. Jangan kita pegang macam tu sebab dia akan melekat pada tangan kita. Tak lalu makan nanti bang, silap minta orang rumah suapkan. Tak ada ni, bau tak boleh dah. Sebab tangan berbau kan, kena jaga ya. Baik, itu jenazah reput ya. Baik, rapatkan kedua. Okey, ni kaedah dia. Kemudian letakkan sesuatu benda yang sederhana berat di atas perut jenazah. Biasa orang letak apa? Kata perut mayat. Gunting kan, dalam ni pun kita biasa tulis gunting. Kebiasaannya masyarakat kita guna gunting. Kenapa guna gunting? Ini mesti kurafat orang lama kan. Kita mudah kata benda-benda lama ni kurafat. Padahal itu kaedah saja, alat sahaja. Tujuan kita letakkan gunting untuk mengelakkan perut kembung. Bila orang tu mati, udara ataupun angin akan masuk ke dalam badan, dia tak boleh keluar balik, tersangkut bahagian perut, dia akan kembungkan perut dia. Untuk mengelakkan perut dia kembung, kita letakkan gunting biasanya atas perut dia, sebab perut gunting ni logam, dia berat. Tak guna gunting pun tak apa. Kita nak guna botol mineral ni pun boleh, kita nak guna telefon boleh, benda yang sederhana berat. Tapi pastikan logik. Jangan kita guna LCD projektor letak atas perut mayat. Itu tak logik ya. Guna yang sederhana berat ya. Gunting biasanya kenapa? Kenapa orang guna gunting? Kerana nak mudahkan tukang mandi mayat. Bila dia nak guntingkan kapan, dia akan tanya, ada gunting tak kat rumah ni dik? Ada kat perut mak tu. Ambil kat perut mak tu. Kan itu dia nak memudahkan tukang mandi. Tak ada apa-apa istilah kurafat pun ya. Baik.
Kemudian gunakan wangi-wangian untuk menutup bau badan mayat. Kalau dulu orang bakar kemenyan, bakar cendana, bakhor yang bau wangi tu kan, berasap-asap tu rumah tu kan. Itu bukan nak bagi makan jin Ni ada jin dari kan, belum ni kan. Tengok asap tu kan. Jangan. Itu nak mewangikan supaya orang tak cium bau busuk mayat. Maka orang letakkan asap wangian. Kalau sekarang ni tak payah berasap pun, gantung kat dinding, 5 minit MB pure. Kan? Dah canggih dah, tak payah bakar-bakar. Tak apalah, kaedah kita. Ya, daun pandan, kita racik-racikkan daun pandan, bagi wangi. Itu kaedah untuk mewangikan badan mayat. Selesai. Ada soalan? Setakat ni? InsyaAllah ya. Kita ambil yang ketiga pula. Urusan dokumentasi berkaitan pengurusan jenazah. Baru meninggal dunia, kita perlu pastikan dia confirmkan dia mati. Ya. Bagus soalan tu. Nak baringkan mayat ni arah kiblat kata orang kan. Arah kiblat ni macam mana? Kita katakanlah sana kiblat. Sana kiblat. Bila katakan depan tu kiblat, kebiasaan kan. Katakanlah ni kepala mayat, ni kaki dia. Kerana kiblat, orang akan hala kaki kiblat. Biasanya macam tu. Kenapa macam tu? Katanya inilah dikatakan menghadap kiblat. Kenapa pula sana tu katakan menghadap kiblat, kaki menghadap kiblat? Cuba Ustaz. Ya. Yang menghadap kiblat itu ialah sebagaimana dalam kubur. Dalam kubur kita akan mengiring ke kanan. Ketika mana nak kubur kita pusing macam ni, kan? Mengiring. Itu menghadap kiblat. Maknanya kemampuannya ialah sebelah kanan ni yang menghadap kiblat. Maka kedudukan yang sebaik-baiknya dalam kubur, dalam rumah, ketika nak menunggu mandi kafan, sebelum nak solat, maka sebelah kanan kita inilah yang menghadap kiblat. Ya. Kenapa? Kias kepada kubur tadi. Dan kenapa tak boleh kaki? Hukum dia apa? Hukumnya ialah dia tak beradab pada Baitullah. Itu sahaja. Tak ada kata haram, dosa, tidak. Kita ketika duduk depan orang tua kita, tak boleh kita menghalakan kaki. Tak adab kita pada orang tua kan. Pada guru kita. Baitullah pun kita kena beradab. Nak buat tandas pun tak boleh menghadap kiblat, tak boleh membelakangkan kiblat. Dia mesti mengiring kanan ataupun ke kiri. Itu adab kita pada Baitullah, Kaabah, ya. Maka demikianlah mayat, letaklah sebelah kanan ni yang menghadap kiblat. Ya, bukannya kaki. Sekiranya ada orang tua kita bantah, mana boleh daripada dulu kaki ada kiblat, tiba-tiba je kau, mana ustaz ajar kau ni? Janganlah kita melawan. Yalah, ikutlah caramu. Tak ada masalah, ya. Baik. So saya ada soalan lain? Okey. Dokumentasi ini dia terkait dengan permit menguburkan mayat. Sebelum jenazah diuruskan, permit kuburkan mayat ni kena ada. Ya. Jika tidak, kita disampaikan kesalahan menyembunyikan kematian di bawah akta pendaftaran kelahiran dan kematian 1957. Ini penting untuk kita tahu, ya. Mana nak dapat permit ni? Dua tempat. Satu dekat forensik atau bilik mayat hospital. Jika dia mati di hospital dalam ward. Dalam ward. Ya, kenapa dalam ward? Sebab dalam ward doktor dah diagnose dia. Dah tahu dah sakit apa. Kemudian dia mati. Maka doktor boleh keluarkan penjelasan dia mati kerana sakit apa. Tapi kalau dia mati di luar ward, contohnya di ward kecemasan, dekat ruang kecemasan tu, ataupun dia mati on the way dalam ambulans, ataupun dia mati di rumah, di masjid, di pejabat, di tepi jalan, maka itu perlu dapatkan melalui balai polis berhampiran tempat dia mati. Itu yang perlu buat, ya. Meninggal kat mana? Meninggal dekat ward HKL, bukan dekat emergency HKL. Okey, dekat emergency HKL tu ada pondok polis tak jauh daripada situ. Kena buat report kat situ. Ya, kenapa? Kerana itu tugas polis untuk sahkan kematian dia, buat siasatan. Okey, apa nak buat? Jika berlaku kematian di rumah ataupun di kawasan-kawasan selain daripada hospital tadi, first hubungi 999. Itu lebih baik. Kalaulah kita ada doktor sebelah rumah ke, kita kenal selama kita doktor yang senang nak datang time tu, maka panggil dia.
untuk mengesahkan kematian ni ialah orang yang ada autoriti dalam bidang perubatan. Tak boleh kita ayah meninggal, kita pun pergi balai polis. Cik, saya nak buat report polis, ayah saya baru meninggal, kata dia. Baik cik, duduk dulu. Boleh saya tahu dulu siapa yang sahkan kematian arwah? Saya cik. Oh cik, doktor ke? Tak. Kerja hospital? Tak. Cik apa? Saya kerja kat Pos Malaysia, bahagian kewangan. Kan tak kena? Tak malah kau terkena kan? Maknanya benda tu tak logik. Ni bahagian kewangan, ni bahagian perubatan, tak ada kaitan. Makna kata mesti orang yang berautoriti yang sahkan. Jadi kalau begitu polis tak akan cakap, oh salah ni cik tak ada sahkan kematian. Tak boleh. Dia akan cakap, okey baik cik, beginilah, cik bagi alamat, okey buat report dulu, lepas ni kita akan datang khana. Polis akan sahkan kematian. Boleh juga macam tu, tapi lamalah kita menunggu sebab polis tak akan datang on the spot. Sebab tu bukan kes jenayah, bukan kes emergency. Dia akan datang dalam masa 2 jam, 3 jam baru dia datang. Kita lah nak menunggu mana polis. Entahlah kata on the way tak sampai lagi. Pada depan tu je balik polis. Kan? Pasal apa? Kerana dia tumpukan kes yang lagi berat dulu. Tu masalah dia. Jadi cara mudah ialah call 999, ambulans akan datang segera. Biasanya cepatlah kan. Dia sampai, dia cek darah tinggi ke apa semua, cek apa semua dah settle, confirm mati, dia keluarkan surat pengesahan kematian. Maka surat itulah yang perlu kita bawa ke balai polis. Ambulans tak akan angkat mayat bawa ke hospital sebab dia dah mati. Kalau dia nyawa-nyawa ikan, ada nyawa lagi, dia akan bawa ke hospital. Sebab tu dia kena sahkan kematian dulu. Dah sah surat tadi, kita bawa ke balai polis. Pastikan kita bawa 4 dokumen penting ni. Surat pengesahan kematian yang tadi, yang dikeluarkan oleh pihak ambulans tadi, paramedik. Kad pengenalan arwah, bawa lah. Siapa mati ni? Ni arwah ni. Supaya dia nak rekodkan IC semua. Kad pengenalan kita yang buat report. Kita nak buat report mestilah ada IC kan. Dan penting juga dokumen rekod perubatan hospital atau klinik si mati sekiranya ada. Sakit apa pun kata kan? Sakit kencing manis. Oh, okey, ada tak dia punya rekod dokumen ke temu janji di hospital ke? Kami nak buat saya makan. Tak ada cik, arwah ni tak nak pergi hospital. Dia makan ubat kampung je. Oh, siapa yang sahkan dia kencing manis? Saya sendiri. Cik tadi? Kan? Tak ada kaitan kan? Maknanya dia kena ada pihak autoriti. Okey, kan dia ada kad hijau yang temu janji tu. Bagilah. Ni kad dia appointment. Boleh tengok. Oh, okey. Bagi saya masa sekejap ya, duduk situ. Dia akan call hospital. Betul ke sakit ni sekian. Dia akan siasat. Confirm mati sebab tu, baru dia keluarkan permit menguburkan mayat seperti ini. Ya. Permit ni namanya daftar kematian. Kalau dulu dia panggil permit menguburkan mayat, sama je. Permit menguburkan mayat, daftar kematian sama. Ya. Kalau dapat yang passion macam ni, 3 lapis ni, dia ada warna putih, warna kuning, warna biru. Warna putih ini untuk JPN, Jabatan Pendaftaran Negara. Kita kena serahkan pada JPN dalam masa 7 hari daripada kematian si mati arwah ni. 7 hari. Kalau tidak, adalah denda dia semua. Ya? Dan warna kuning, salinan pemaklum kita simpan rekod kita. Warna biru, salinan untuk penggali kubur, orang yang jaga kubur, bagi dia. Dia nak ambil nombor siri kat tepi tu. Tu rekod simpan. Ada juga yang pesen dia macam ni, yang belah kanan tuan-tuan ni. Dia sekeping macam ni je. Tulisan dia lagi jelas sebab dia berkomputer, bukannya macam ni tulis tangan. Yang ni komputer. Maka boleh photostat banyak-banyak kali, tak apa. Bagilah waris-waris yang datang jauh, yang ambil cuti ke apa kan, untuk bagi pada majikan dia. Baik. Surat ni bila dah dapat, baru kita boleh bawa jenazah pergi ke tempat mandi kafan. Kalau meninggal di rumah, jangan alihkan mayat selagi surat ni tak sampai. Takut polis kata, kami nak pergi tengok jenazah dulu. Okey, kita pun balik. Bila polis datang ke rumah, mana si mati? Oh, tadi orang masjid datang dah. Dia bawa ke masjid dah, nak mandi kapan. Siapa suruh alihkan jenazah sebelum polis sampai?
dah jadi masalah. Sebab polis nak kena siasat punca kematian dia, nak tengok dulu ada jenayah ke tidak. Kalau kita dah alihkan ke tempat lain, mengganggu siasatan dia. Akhirnya apa dia buat? Okey, bagi tahu masjid jangan bawa apa lagi, kita akan datang ambil mayat bawa ke hospital postmortem. Dah jadi masalah panjang. Sebab tu penting jangan alihkan selagi surat ni tak keluar. Ya, penting ya. Dan kalau dia mati jatuh bilik air, kita nampak jatuh bilik air, polis pun datang, mana mayat? Tu dalam bilik air tu, cik. Janganlah kejam sangat. Angkatlah dia, letaklah ke orang tamu. Tak apa, alihkan. Tu dalam rumah tak apa. Kecuali kalau kes jenayah, memang ada kesan tikaman, balik-balik rumah, ya Allah kena tikam kan. Itu ya kita tak boleh usik kan. Sebab tu kadang-kadang ada orang diganggu siasatan polis. Memanglah keluarga kita nak tengok dia, tapi jangan terpa dia, kita pegang dia, peluk dia akan mengganggu siasatan polis. Tak tahu mana, mungkin ada bahan, macam mana pun bahan bukti mesti ada kan. Polis nak tengok forensik DNA, dia akan tengok semua, jumpa sehelai bulu roma ke apa ke, dia akan dapat. Maka hal ini, kalau ada kes jenayah berlaku keliling kita, pertama jangan sentuh jenazah. Tengok saja, panggil polis siasat, baru kita boleh pegang dia. Yang penting sebab kita nak selesaikan keadilan untuk dia. Alright, selesai bab ini. Okey, ada soalan? Kita mungkin akan berhenti sekejap, berehat. Jika ada persoalan sebelum kita tutup, ada? Baik, ada soalan dalam tu? IG, Facebook? Tak ada? Okey, Alhamdulillah. Jika tak ada, kita... Ada soalan bertulis. Okey, sila baca. Ada dua soalan, Ustaz. Yang pertama, bolehkah memperdengarkan bacaan ayat Quran daripada peranti, telefon ataupun video kepada mereka yang tengah nazar? Kerana tiada yang pandai membaca Al-Quran pada masa itu. Yang kedua, kenapa perlu menutup gambar-gambar dalam rumah atau dinding dengan kain semasa berlaku kematian? Okey, baik. Terima kasih. Okey, soalan pertama tadi berkaitan dengan dalam keadaan apa tadi? Lupa dah. Baca Quran tadi tu, kenapa kita pakai MP3 kaset, boleh ke tidak hukum dia? Maka hukumnya harus. Kenapa sebab harus? Tidak ada dalil yang mencegahnya, tidak ada dalil yang mengharuskannya, membenarkan. Maka haruslah tengah-tengah. Maka dalam hal ini yang lebih afdal kita baca. Panggillah ahli Quran, orang yang boleh baca Quran, tahfiz ke apa ke, panggil. Sebab kita tak tahu baca, tak lancar baca, panggil. Sekiranya tak ada, kita pakaikan ayat apa, bacaan kaset ke apa ke, tu adalah salah satu kaedah. Cuma jika ada yang lebih baik, kita utamakan yang lebih baiklah baca Quran sendiri. Tak ada masalah, pasal sentiasa, cuma jangan terlalu kuat. Yang terlalu kuat, takut mengganggu dia. Biar santai je. Ya, ada orang share experience pengalaman dia waktu dia ditidurkan, waktu dia ditidurkan kerana sakit, dia bukan kerana COVID ditidurkan, dia dalam keadaan koma. Dia kata dia dalam keadaan koma tu dia gelap. Dia macam berperang dengan diri dia sendiri. Dia nak bangun tak boleh. Tapi dia dengar suara orang bercakap lalu sebelah dia semua. Waktu tu dia dah takut, aku nak mati ke ni? Dia cuba nak berzikir, nak baca Quran, yang dia ingat semua macam luput daripada ingatan dia. Waktu tu dia dengar sayup-sayup orang baca Quran, surah-surah yang biasa dibaca waktu dia sedar kan. Maka dia ikut sampailah dia sedar. Rupanya yang baca tu nurse yang jaga dia. Maknanya bahawa orang yang koma, orang yang tengah nazar ni dia dengar. Maka dalam keadaan dia berpegang dengan diri dia, maka kita bantu dia bacakan ayat Quran supaya dia dengar. Mudah-mudahan dia boleh ikut. Sebab itulah kita ajar kalimah la ilaha illallah, dia lupa. La ilaha illallah, dia dengar. La ilaha illallah, dia dengar. Itu yang kita perlu buat, ya. Wallahu a'lam. Yang kedua tadi tentang kenapa perlu tutup cermin, tingkap, cermin dinding, muka, gambar terbalikkan. Orang lama suruh kan. Dulu kita lagi lah, TV tu kita tutup dengan kain kan. Semualah tutup, apa yang ada cermin semua tutup kan. Kenapa? Ini merupakan kaedah juga orang lama. Sebab ia berkait dengan hukum iddah. Iddah ni ialah hukum bagi seorang wanita yang kematian suami.
dia bermula daripada hari ataupun waktu kematian suami sehingga 4 bulan 10 hari. Dia kena menjaga diri dia dalam keadaan dia kena berkabung. 3 perkara dia tak boleh buat. Berhias, berwangian, keluar rumah. Adalah pencerahan dia 3-3 tu. Tapi ni poin dia. Jadi, bila ilmu ni ataupun benda perkara ini, hukum ini disampaikan kepada orang dahulu. Orang dululah, masa Islam baru datang. Okay, isteri baru meninggal, jangan buat macam ni, macam ni. Maka akan dapat bantahan. Sebab nak sampaikan ilmu, nak suruh orang praktik bukannya senang. Penerimaan, maka akan ada kata, mana boleh tok, saya nak pergi pasar, takkan tak boleh nak berhias. Orang dulu kan suka berhias juga. Jadi, dia langgar juga hukum. Kerana apa? Bagi dia, dah mati-matilah pula kita nak menanggung pula, saya nak berhias. Maka untuk mengelakkan benda tu akan mendatangkan dosa pada dia, maka ulama dahulu menggunakan kaedah tutup cermin. Kenapa tutup cermin? Sebab fitrahnya orang perempuan ni bila nampak muka dia kat cermin, masa itulah dia nak make up. Betul tak? Ya? Tengok cermin kereta tinted, kereta hitam sikit, wah tu RM2. Dalam tu ada orang, tak tahu kan. Maknanya itu fitrah dia. Dia akan nampak cermin, dia akan make up. Maka untuk elakkan dia make up, tutup cermin. Jadi nak bagi dia ikut arahan tu, dia takutkanlah. Kau tahu tak, kalau kau tengok cermin, kadang-kadang boleh nampak roh orang mati tu. Ya kau tahu? Ya. Habis cara dia buat, tutup cermin, jangan tengok 4 bulan ni. Ya, maka dia pun tutup cermin, TV, semualah tak nampak muka dia. Maka dia tak buatlah larangan tu. Itu kaedah orang lama. Tapi bila kita dah sampai ke zaman moden, kita dah ada ilmu tentang edah dan sebagainya, maka tak perlu dah tutup. Sebab itu ialah cara orang lama nak mendidik masyarakat ketika tu. Maka bukalah, tak ada masalah. Kita buka cermin, kita tak ada masalah nak tengok muka kita, cuma jangan berhias saja. Itu yang Nabi larang, ya. Sama juga dalam isu orang lama kita ni. Kalau kita tonton biasalah kan, rama-rama masuk rumah, apa kita buat? Apa tanda dia? Ada orang datang kan? Sama je pasal kita kan? Syikin. Kita fikir syikin. Kurafat. Tapi sebenarnya itu kaedah orang lama untuk bagi tahu pada anak-anak dia. Macam kita, orang datang apa kita buat? Sebelum orang datang, makhluk orang datang ni, persediaan dia apa dia? Kita buat rumah kita, ke rumah. Sebab memang kita ni asal orang datang baru rumah kita kemas kan. Tak ada orang bersepah je lah kan, hantarlah kau kan. Anak kan main bersepah kan. Jadi dulu pun macam tu juga. Bila bersepah nak suruh anak kemas, Din, Long, kau tolong ke rumah ni. Gila, penat lah mak. Macam anak kita juga sekarang ni, kita dulu pun kan. Jadi nak kata bahawa nak suruh ikut arahan, dulu tak ada WhatsApp, pakailah rama-rama susah kan. Tu orang datang tu, kejap lagi ada orang datang tu. Ya ke mak? Cepat kemas. Kelang kabur, kemas rumah apa semua. Itu cara dia nak buat dengan ikut arahan. Kaedah orang lama. Jadi saya ni banyak kajian yang saya tengok, kenapa orang lama sebut macam ni? Rupanya ada maksud dia. Satu lagi saya nak kongsi sebelum kita tutup. Kenapa kalau ada orang meninggal, letak mayat kat rumah, jangan bagi kucing datang. Kalau kucing tu lintas mayat tu, apa jadi? Bangun mayat tu. Ni semua pengaruh cerita momok kan. Awak mengaji ke? Kata kan. Seram kita kan. Jadi kenapa orang dulu takut sangat kucing kan? Kucing aja dia lari keluar. Pada logiknya kan, kalau lah yang meninggal tu orang tua kita sayang nak suruh dia bangun balik, lempar kucing je lah. Lempar kucing, kucing melintas, mak bangun balik kan, peluk kan. Tak payah panggil doktor, tak apa kan. Tapi itu sebenarnya adalah kaedah orang lama. Sebab dulu ataupun sekarang ni pun sama, kucing tu dengan masyarakat kita dah rapat macam keluarga. Orang bela kucing dia tahulah ni umpama di keluarga dia, anak dia. Kalau kucing mati dia yang paling sedih kan. Kucing je pun kata kita, sebab kita tak bela. Kucing ni umpama anak bagi orang yang rapat dengan dia kan. Jadi bila kucing ni, bila tuan dia mati, kadang-kadang kucing pun datanglah nak hidup biar tuan dia. Kadang-kadang kucing ni pelik, apa benda yang benda baru kat rumah ni kan. Kucing ni sifat dia nak suka menghidu dan sebagainya. Dan kadang-kadang ada yang menjadi gatal menanda. Dia kencing kan, nak tanda dia punya kawasan. Dan kita bimbang kalau dia lepas buang najis, dia kakek tanah tu, dia naik atas rumah. Jenazah dah siap mandi kapan, kena pula najis tu pada kain kapan. Jadi nak elakkan benda tu berlaku, orang dahulu kata, kucing ni alihkan, letak kat luar, kan kotor banyak nanti. Maka dapat tegahan daripada keluarga,
Mana boleh? Ni kucing arwah tu, biarlah dia. Kucing dia ni pun nak tengok dia juga. Jadi orang ni nak elakkan najis. Jadi dia takutkan, kalau kau tak alihkan, kucing tu melangkah, nanti mayat dia bangun, kau nak? Ya ke tu? Baru dia alihkan kucing tu. Tu kaedah orang lama, dia suka menakut-nakutkan supaya orang ikut arahan. Kita pun tak boleh sekarang ni, kalau ada kucing ke apa ke, kenapa elakkan? Takut najis, itu sahaja, ya. Wallahualam. Banyak lagi sebenarnya masyarakat kita ni yang nampak macam khurafat, tapi bukan khurafat. Itu kaedah orang lama. Okey? Baik, 10.30 kita berehat sekejap, mungkin 15 minit. Sebelum kita sambung terus kepada bahagian praktikal. Wallahualam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.